sebabkan saya selalu tonton cerita-cerita crime, cerita-cerita yang berat. So kadang-kadang saya rasa nak tengok cerita yang light-light macam ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okey, untuk video kali ni saya akan buat satu lagi review filem, tapi filem yang saya akan buat review ni adalah filem yang sebenarnya untuk kanak-kanak lah, genre fantasy horror. Okey, cerita ni anda boleh tonton dekat Netflix, filem yang bertajuk Nightbooks. Okey, sebelum saya teruskan, saya minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem dan review-review series untuk anda pada masa akan datang. Okay, so untuk cerita Nightbooks ni saya akan bagi sinopsis sikit tentang filem Nightbooks ni. Dan lepas tu saya akan bagi review tentang cerita ni lah, cerita Nightbooks ni. Okay, cerita Nightbooks ni mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang bernama Alex yang sangat obses dengan cerita-cerita seram ataupun ialah filem-filem seram yang ditonton. Sampaikan apa benda je yang dia buat mesti ada unsur-unsur seram lah, unsur-unsur horror. So Alex ni dia obses dengan benda seram sampaikan dia setiap malam dia akan tulis satu cerita seram, dia punya imajinasi dia sendiri. Apa yang terjadi adalah disebabkan dia terlalu obses dengan dia punya cerita-cerita seram ni, dia jadi terpinggir daripada orang lain. Dia jadi mak bapak dia pun rasa macam dia tak boleh teruskan jadi macam ni, tak normal sebagai kanak-kanak untuk terus hidup dalam dunia dia yang dipenuhi dengan benda-benda seram ni. So disebabkan tu Alex rasa upset dan dia bertindak untuk, dia kata dia nak bakar buku dia dan dia keluar daripada rumah secara diam-diam. Dan pada masa tu sesuatu berlaku di mana dia diculik oleh seorang ahli sihir. Bila dia dah culik budak tu, dia kata budak tu tak boleh keluar, ataupun Alex ni dia tak boleh keluar mana-mana, tak boleh lari daripada situ. Dan dia kata juga kebanyakan budak yang dah diculik sebelum ni memang tak dapat keluar, diorang akan mati lah. So Alex ni dipaksa untuk menulis sebuah cerita seram setiap hari dan dia dipaksa untuk menceritakanlah cerita seram tu dekat depan ahli sihir tersebut. So kalau korang nak tahu kenapa ahli sihir ni culik Alex dan kenapa dia arahkan Alex untuk buat cerita-cerita seram setiap hari, satu cerita seram setiap hari, dan apakah kesudahan, adakah Alex akan kekal di bawah jagaan ahli sihir tu ataupun dia berjaya loloskan diri dia untuk keluar daripada rumah yang dihuni oleh ahli sihir tersebut. So kalau korang nak tahu, korang kena tonton cerita Nightbooks. Okay, so cerita Nightbooks ni saya tonton sebab saya nak tengok cerita yang enjoy macam tu. Sebab cerita budak-budak ni selalunya dia lebih mudah diterima, lebih senang dihayati dan enjoy lah untuk ditonton. So sebabkan saya selalu tonton cerita-cerita crime, cerita-cerita yang berat. So kadang-kadang saya rasa nak tengok cerita yang light-light macam ni, cerita-cerita yang happy-happy untuk kanak-kanak macam ni lah. Okay, so cerita Nightbooks ni dia memang target audience ni memang saya rasa untuk kanak-kanak lah. Sebab cerita dia memang tak ada apa-apa yang bagi saya menyeramkan untuk seorang orang dewasa. Walaupun cerita dia fantasy horror, tapi dia lebih kepada family fantasy horror lah. Tak ada apa yang menyeramkan pun untuk seorang orang dewasa menonton cerita ni. Kalau korang rasa cerita ni seram, mungkin korang tak biasa tengok cerita seram lah kot. Okay, so Nightbooks ni dia punya cerita, dia punya feel, dia punya set, lighting dia memang kata menarik lah, menarik untuk sebuah cerita kanak-kanak yang bergenre fantasy horror ni. Dia lighting dia menarik, dia punya lakonan pun hebat daripada pelakon yang bernama Alex ni. Apa nama pelakon ni? Pelakon ni bernama Winslow Fegley, dan juga seorang lagi pelakon Yasmin yang dilakonkan oleh Lydia Jewett, dan juga Kristen Ritter yang berlakon sebagai ahli sihir yang bernama Natasha. Lakonan dia orang acceptable lah untuk cerita kanak-kanak. Kadang-kadang cerita kanak-kanak ni ada pelakon yang keras sikit lah, terutamanya pelakon kanak-kanak. Tapi dalam cerita ni, kedua-dua pelakon ni iaitu Winslow Fegley dengan Lydia Jewett ni, bagi saya lakonan dia orang mantap sebagai pelakon kanak-kanak dan nampak mature lah, nampak matang sebagai pelakon kanak-kanak. Plot untuk cerita ni pun boleh dikatakan menarik, tidak membosankan, dan banyak scene-scene yang fun lah, fun untuk family punya viewer. Dan kalau korang tonton cerita ni, korang akan nampak yang cerita ni memang target dia untuk kanak-kanak lah. Dia ada part yang mungkin untuk kanak-kanak sedikit seram, tapi dia tak buat scene tu macam scene seram filem biasalah, cerita dewasa. Dia guna color-color, warna-warna yang kata cerita kanak-kanak lah, warna-warni macam tu. Walaupun ada unsur yang sedikit dark, tapi dia tidak
orang kata tidak memberi impact yang besar lah, ataupun tidaklah begitu menyeramkan. Dan gabungan fantasy horror ni pun membuatkan cerita ni sangat-sangat sesuai lah untuk ditonton oleh family, di mana ahli sihir culik budak yang obses dengan cerita seram. So gabungan tu buatkan cerita ni rasanya menarik lah untuk ditonton. Dan kalau korang tonton ataupun korang follow filem-filem Sam Raimi, Drag Me to Hell ke, Spider-Man ke, The Wizard of Oz ke, Evil Dead ke, Sam Raimi ni ada satu teknik sinematografi, gerakan kamera dia punya makeup untuk watak-watak seram dia, memang ada satu dia punya style lah, style Sam Raimi. So dalam cerita ni, Sam Raimi bukannya director lah, dia cuma producer, salah seorang producer. Tapi saya ada nampak ataupun rasa sikit-sikit vibe macam Sam Raimi. Ada scene dekat dalam lift dan watak muka yang seram-seram tu banyak, orang kata ada vibe macam Sam Raimi punya style. Mungkin ada Sam Raimi ada bagi idea sikit untuk cerita Nightbooks ni. Tapi bagi saya cerita ni okey lah, fun-fun, lakonan baik, sinematografi pun not bad, set yang baik, CGI yang baik. Apa lagi nak cakap? Cerita yang fun lah untuk sebuah cerita family. Tidak berat dan tidak seram. Tapi untuk kanak-kanak mungkin ada part tu mungkin dia rasa sedikit seram lah kot. Kalau tak biasa tengok cerita seram, masih perlu ada guidance lah kalau takut dia orang terkejut ke apa kan. Okay, so untuk cerita Nightbooks ni saya akan bagi rating dia 6.5/10. Dan kepada korang yang belum lagi tonton ataupun nak tonton cerita Nightbooks ni dengan family hujung minggu ni ke bila-bila masa, korang boleh tonton cerita ni dekat Netflix. Okay, dan kepada anda yang belum lagi subscribe ke channel Kotak Nyaman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten review-review filem dan review-review series untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.